Bagi tugasan sinematografi kali ini, kumpulan kami memilih telemovie yang bertajuk Lalang. Untuk mengupas sinopsisnya, kita saksikan dahulu trailer bagi telemovie ini. Air ikut makcik dah. Nanti makcik bawa pula air mari sini. Budak Cina tu bahaya. Kita sama-sama lah sorok budak tu daripada Jepun. Yang kerja aku nak jaga budak tu. Kerja aku pastikan semua orang sokong Jepun. Budak tu tanggungjawab aku. Orang putih mari kita terima. Orang putih mari bawa masuk Cina kita terima. Apa kurangnya dengan mula? Sebelum misalnya tu bukan jahat sangat. Dia tu cemburu, Pak Iman. Dia tu suka kat Rohani tu. Telemovie Lalang berlatar belakangkan era 1940-an dengan memaparkan Embong sebagai watak utama yang bersahabat baik bersama dengan Aheng di era penjajahan Jepun dan berlaku beberapa konflik antara Embong dan juga orang kampung apabila Embong memilih sahabatnya Aheng untuk dilindungi kerana ketika itu Jepun amat membenci kaum Cina. Bagi mengupas sinematografi telemovie Lalang ini, kami telah memilih 2 babak bagi mewujudkan ruang penambahbaikan dan ini akan dikupas oleh sahabat-sahabat saya. Jom kita lihat babak yang pertama. 俺は死を恐れない。世界を征服する時間がなくなることだけが恐れている。Baik, berdasarkan kepada babak yang telah ditunjukkan, saya melihat terdapat sedikit kekurangan dan memerlukan penambahbaikan daripada segi cahaya. Kalau kita tengok pada babak ini, penggunaan pencahayaan dia agak lemah. Bila kita tengok established shot tu, cahaya yang digunakan agak sedikit dan kita tak tahu sebenarnya apa yang sedang berlaku dan di mana. Pada pendapat saya lebih cantik kalau kita menggunakan backlight dan menggelapkan terus objek untuk menambahkan lebih mungkin suspense ataupun tertanya-tanya ataupun terangkan lagi latar belakangnya menggunakan moonlight ataupun gel yang sesuai supaya ia lebih nampak lebih dramatik. Kerana bila seorang ketua sampai di satu-satu tempat, perasaan gerun kepada seorang ketua tu tidak ada kerana masalah penggunaan cahaya tu tadi. Dan lagi pula ambient sound tidak ada. Kita tak dengar bunyi sungai, tak dengar bunyi unggas-unggas malam, tak dengar bunyi cengkerik. Jadi keadaan suasana tu agak kaku. Seperti babak yang ditunjukkan, angle movement sangatlah penting. Sekiranya master shot tadi digantikan dengan low angle dalam watak Meja Tanaka yang dimainkan oleh K. Razali, kalau daripada low angle akan menampakkan lagi kekuasaannya. Selain daripada itu, pengarah juga boleh memperbanyakkan lagi close up, di mana close up itu akan menunjukkan lagi keangkuhan Meja Tanaka di mana beliau sedang berdiri dan meluahkan dalam dialog tersebut, dan juga yang boleh menimbulkan dia punya karakter establishment. Boleh buat still close up di mana daripada bawah sampai ke atas boleh menunjukkan muka yang sangat garang dan kejam orangnya. Close up kepada lambang Jepun yang di mana kita sedia maklum bahawa Jepun tu sangatlah tidak bertamadun dalam menjajah tanah Melayu. Seterusnya, mari kita lihat cadangan penambahbaikan bagi babak kedua. Nak suruh Jepun tu anggap kita ni tali barut orang putih. Selama ni pun, orang Cina, India, Melayu boleh hidup sekali. Tak ada masalah pun. Tu sebelum Jepun mari. Jepun tak suka orang Cina tak imeh. Mu nak kata apa, Salih? Bukan orang Cina, orang kita pun kena seksa dengan Jepun. Pasal orang kita tak lawan Jepun. Cuba tak lawan Jepun. Tak ada kena sisa.
Tu email ni kak. Orang Jepun ni mari sini nak lawan orang putih. Sebab bagi Jepun tu Asia untuk Asia. Tak ada bezanya, Saleh. Portugis mari lagu tu. Belanda mari lagu tu. British mari lagu tu. Jepun mari lagu tu juga penjajah. Jepun nak bagi kita merdeka. Percaya. Tu email Cayo MPAJA tu aku nak beritahu tanah Melayu. Cayo. Pokok dia tu pengaruh komunis belakang tu. Pokok dia tu banyaknya dipengaruhi oleh parti komunis Nanyang, parti Komunitang. Waktu tu. Tak ingat peristiwa di Batagay. Zonling pokok dia, zonling. Waktulah orang putih tu harang kat pokok dia. Dah lah tu email. Ambo ni kalau kena berdepan dengan embung tu, ambo tak peduli dah. Ambo berdepan. Tak cara dah ambo. Menyentuh mengenai scene yang dipaparkan sebelum ni, pada pendapat saya ada banyak penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk orang kata memberi nafas baru yang lebih baik kepada scene tersebut. Antaranya adalah camera movement. Pada pendapat saya, selain pada hanya static master wide shot itu, kita perlu tambah beberapa teknik camera movement seperti track ataupun dolly untuk orang kata memberi emosi kepada scene tersebut. Sebab kita sedia maklum scene itu memaparkan ketegangan. Jadi saya rasa hanya sekadar wide shot tak memberi excited, tak feel kepada audience. Daripada segi shot composition, saya rasa pun boleh diberi penekanan juga untuk menambah baik scene tersebut. Sebab saya nampak talent yang terhadang oleh kayu kan. Dari segi lighting, scene itu bagi saya sangat penting sebab keadaan waktu tu dia meluahkan rasa tidak puas hati dia kan. Jadi saya rasa sayang sebab lighting tu agak suram, seolah-olah kita nak hide karakter. Sedangkan daripada awal lagi permulaan telemovie ini kita dah establish dah every character. Bila lighting dia suram, malap, macam tu, dia seolah-olah nak hide karakter seseorang. Apabila kita top up sikit light, scene itu lebih nampak kemarahan, anger dia, luahan perasaan dia kan. Jadi boleh ditambah baik daripada segi lighting. Saya rasa shot size juga membantu. Contohnya kita hanya ada master sahaja kan dalam babak tadi. Jadi saya rasa kalau kita beri sedikit MCU shot ataupun CU shot pada orang yang tengah marah, karakter yang marah tadi tu meluahkan perasaan dia, scene tu menjadi lebih agresif, lebih menarik untuk ditonton oleh audiens supaya tak bosan hanya dengan master shot sahaja. Mungkin itu permintaan pengarah dan DOP perlu mengikut kehendak pengarah. Tapi saya rasa DOP mempunyai hak untuk berbincang dengan pengarah untuk scene ini. Kamera fokus tu sebab hanya master shot sahaja, so dia tak ada fokus apa pun. Pada pandangan saya, untuk babak yang memaparkan pertelagahan di antara Tok Imam dan juga Saleh, pertelagahan ini adalah satu babak penting. Jadi apabila daripada dalam surau dibawa keluar dan ada satu palang yang menghalang, lokasionnya mempunyai halangan. Untuk mengelakkan halangan itu terkehadapan, kita cuba gunakan halangan itu, jadikan dia lebih baik. Andai katalah camera placement kita panggil, kita ambil daripada dalam surau mengikut Saleh keluar. Jadi dekat sini kita boleh dapat satu penceritaan ataupun naratif daripada dalam keluar. Bukan setakat master shot yang diambil sepanjang babak tersebut. Jadi dekat sini watak tu pun tidak membina dan juga supporting karakter di sekeliling pun tidak menyuntik, menyokong babak tersebut. Andai katalah camera composition dapat melihat reaction pelakon-pelakon tambahan di sekeliling itu lebih cantik, lebih bagus, dan karakter Saleh yang membelakangkan kamera itu agak bagi saya agak kurang hajar lah kan. Sebab sepatutnya jangan membelakangi penonton. Saleh boleh je menggunakan palang itu sebagai satu
objek ataupun bahan untuk dia jadikan sebagai satu props dalam composition tersebut. Walaupun dalam master shot, sutradara ni agak malas ataupun sinematografi ini hanya menggunakan satu master shot dan dia menganggap penonton akan memahami apa yang dikatakan oleh Saleh. Tapi tidak dari segi kerja kamera. Jadi dekat sini kalau andai kata gabungan ini diletakkan di dalam babak tersebut, dia akan ada nilai estetik yang lebih baik. Dan andai katalah ada movement kamera ke atas babak tersebut, itu dia jadi lebih cantik. Baiklah, daripada sudut pencahayaan pula, saya kurang setuju apabila tidak menggunakan tambahan cahaya dalam babak tersebut. Composition kamera penting dan andai kata diambil ke arah imam, diberikan pencahayaan yang lebih, kita boleh lihat perbalahan tersebut, kita boleh faham bagaimana reaction imam terhadap Saleh. Kita boleh lihat action dan reaction di dalam babak tersebut. Saya fikir penambahbaikan ini lebih baik ataupun lebih memberi nilai estetika kepada naskah ini, dan ianya tidak memalukan kerana ini adalah hasil kerja daripada RTM sendiri. Dan inilah telemovie yang bagus berjudul Lalang. Itulah tadi antara cadangan-cadangan ataupun ruang penambahbaikan bagi dua babak yang telah terpilih. Dari situ kami telah memaparkan dari sudut pencahayaan, shot sizes, kita ada camera focus, shot composition, camera placement dan juga camera movement. Kesimpulannya, Lalang berjaya menzahirkan sinematografi yang terbaik dan mampu menarik minat para penontonnya.